Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Sihat? Moga-moga sihat sentiasa. Baik, jadi insya-Allah saya akan bersama kamu untuk pelajaran kali ini. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi inilah saya. Ada dua muka saya. Boleh pilih mana satu. Atas dengan bawah. Ada dua. RM2. Gurau. Baik. Jadi nama diberi Ustaz Muhammad Faiz. Kamu boleh panggil Ustaz Faiz. Ustaz apa? Ustaz Faiz. Baik. Jadi insya-Allah kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Jadi sama-sama kita baca doa, kita tanda tangan, kita baca doa sama-sama. Alif Sofia pun sama-sama dengan kita ni. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar pelajaran Jawi. Jim alif ja, waw ya wi, ja Jawi. Bukan Jawa, Jawi. Baik, insya-Allah ini adalah buku teks Jawi untuk tahun 2. Ini adalah muka depan dia. Dia punya kulit depan, dan ini adalah bahagian belakang buku. Baik, nampak bila bahagian belakang dengan depan bergabung, kita boleh nampak itu gambar apa tu? Gambar kapal terbang. Gambar apa tu? Gambar kereta api. Baik. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan kandungan pelajaran Jawi tahun 2. Baik, kita tengok pelajaran yang pertama. Kita boleh lihat yang pertama adalah suku kata tertutup pola vokal U dan O. Pola vokal U dan O ni adalah vokal waw. Pelajaran kedua, kita boleh lihat suku kata tertutup pola vokal I dan E-telling. E-telling ini ataupun I ini adalah vokal ya. Pelajaran yang ketiga, kita akan belajar vokal berganding ya, U dan UA. Dan kita juga akan belajar vokal berganding dengan hamzah I, au dan ui. Baik. Itu adalah pelajaran ataupun tajuk-tajuk yang kita akan belajar bagi pelajaran Jawi tahun 2. Baik, jadi insya-Allah kita teruskan. Untuk kali ini saya tidak akan membahaskan tentang pelajaran untuk tahun 2 terlebih dahulu, kerana saya akan mengulang perkara-perkara asas berkaitan penulisan, kerana perkara asas ini adalah perkara yang penting sebelum kita sambung ke pelajaran yang seterusnya. Baik, dari sini kita nampak ada huruf, ada suku kata, ada perkataan, ada ayat. Ini adalah antara perkara-perkara asas yang kita perlu tahu. Kalau kita tak tahu, memang susah. Baik, jadi huruf ni apa? Huruf ni kita tahu kan, huruf ni ada A, B, C, alif, bata. Itu huruf. Jadi daripada huruf, dia akan menjadi suku kata, dia akan menjadi perkataan, dia akan menjadi ayat. Begitulah seterusnya. Contoh huruf. Kita tengok huruf. Kita pilih huruf ba, kita gantikan dengan waw, dia akan menjadi suku kata. Suku kata bu. Betul. Dia akan menjadi suku kata bu. Baik. Jadi daripada bu ni pula dia akan menjadi perkataan. Kalau kita gabungkan dengan perkataan, kita gabungkan dengan suku kata yang lain, contoh kita gabungkan dengan suku kata ku, dia akan jadi perkataannya buku. Nampak, dia dah jadi perkataan. Daripada huruf tadi dia menjadi perkataan. Itu adalah perkara yang asas. Dan daripada perkataan juga dia akan menjadi ayat. Contoh kita tambah ini. Dia akan menjadi ayat. Ini buku. Jadi ini perkara yang asas lah. Paling asas dalam penulisan. Huruf dia akan jadi suku kata, dia akan pergi kepada perkataan, dia akan menjadi pula kepada ayat. Begitulah seterusnya, dia akan jadi perenggan, karangan, esei dan sebagainya. Baik, jadi kita teruskan insya-Allah.
kita akan teruskan dengan perkara yang penting untuk pelajaran kali ini. Yang pertama adalah huruf. Huruf ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah huruf vokal. Anak-anak tahu huruf vokal itu apa? Huruf vokal adalah alif, waw dan ya. Ada 3 je. Kalau Jawi lah. Kalau Rumi dia ada A, E, I, O, U. Ini huruf vokal. Kena ingat. Huruf vokal alif, waw, ya. Baik, seterusnya. Huruf yang kedua adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah lawan bagi huruf vokal. Kalau tadi huruf vokal alif, waw dan ya, huruf konsonan pula adalah selain daripada alif, selain daripada waw, selain daripada ya, ataupun selain daripada A, E, I, O, U. Maknanya kata macam contoh ba, ta dan sebagainya. Itu adalah huruf konsonan. Boleh faham? Baik. Seterusnya, kita masuk pula kepada suku kata. Ini yang kita akan tekankan pada kali ini. Saya suka nak tekankan sebab kalau kita tak faham berkaitan dengan suku kata, kita akan masalah. Payah sebab kita nak belajar berkaitan dengan suku kata tertutup, betul, untuk tahun 2 ini. Tapi kalau kita suku kata pun tak tahu apa benda, itu payah. Dan kita tak boleh tentukan terbuka ke tertutup. Okey, baik. Kita tengok. Suku kata dia terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah suku kata terbuka dan yang kedua adalah suku kata tertutup. Nampak, terbuka mesti ada tertutup. Baik, apa itu suku kata terbuka? Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri huruf vokal. Suku kata yang diakhiri huruf vokal. Makna kata di dalam suku kata tu huruf yang terakhir adalah huruf vokal, maknanya itu adalah suku kata terbuka. Untuk suku kata tertutup pula adalah suku kata yang diakhiri huruf konsonan. Suku kata yang diakhiri huruf konsonan. Maknanya dekat akhir suku kata itu, huruf itu adalah huruf konsonan. Maknanya selain daripada alif, waw dan ya, maknanya itu adalah huruf konsonan. Kalau kita jumpa huruf-huruf tu di akhir, maknanya dia adalah suku kata tertutup. Baik, kita bahaskan dengan satu persatu. Yang pertama, kita tengok suku kata terbuka. Suku kata terbuka tadi diakhiri huruf vokal, betul? Baik, jadi contohnya kita tengok yang pertama suku kata lam alif. La, kan? Betul. Kita tengok huruf apa yang ada di dalam suku kata tu. Yang terakhir adalah huruf alif. Huruf last dia huruf alif. Maknanya kata kalau huruf alif ni vokal ke konsonan? Alif vokal. Kalau dia vokal, maknanya dia adalah suku kata terbuka. Contoh lain. Suku kata ba, waw, bu. Bu. Huruf terakhir dia adalah huruf waw. Kalau huruf waw ni vokal ke konsonan? Vokal juga. Kalau vokal, maknanya dia terbuka. Baik, seterusnya. Ca, ya, ci. Ca, ya, ci. Huruf terakhir bagi suku kata ci adalah huruf ya. Baik. Jadi kalau huruf ya ni vokal ke konsonan? Vokal juga. Maknanya dia adalah terbuka. Ingat kalau terbuka, huruf terakhir dia adalah huruf vokal. Alif, waw ataupun ya. Baik, seterusnya suku kata tertutup. Suku kata tertutup ni tadi adalah suku kata yang diakhiri huruf konsonan. Maknanya huruf terakhir dalam suku kata itu adalah huruf konsonan. Dia selain daripada alif, selain daripada waw, selain daripada ya. Maknanya selain daripada tu, kalau kamu jumpa, dia adalah suku kata tertutup. Contoh suku kata yang pertama, mim, alif, nun, man. Ni bukan mana ya, ni man. Saya bagi contoh man ni, contoh perkataannya iman. Iman. Misal katakan. Baik, kita tengok huruf terakhir bagi suku kata ni apa dia? Huruf nun. Huruf nun ni vokal ke konsonan? Konsonan, betul. Sebab dia bukan alif, dia bukan waw, dia bukan ya. Maknanya dia konsonan. Jadi dia adalah tertutup. Senang je ingat. Seterusnya, ta, waw, lam, tul. Mantul. Tul kan? Huruf terakhir dia huruf lam. Huruf lam ni huruf konsonan. Sebab dia bukan alif, dia bukan waw, dia bukan ya. Jadi dia adalah tertutup. Suku kata tertutup. Baik. Seterusnya contoh lain. Ta, waw, qaf, tu. Tu. Datuk ke, patuk ke, ketuk ke, kan? Baik, jadi huruf terakhir ni adalah huruf qaf. Baik, huruf qaf ni konsonan ke vokal? Vokal ke konsonan? Kita tengok.
Dia alif ke? Dia waw ke? Dia ya ke? Bukan kan? Kalau bukan, maknanya dia adalah huruf konsonan. Faham? Baik, seterusnya. Untuk lagi faham, kita cuba tengok. Kita cuba tentukan terbuka ataupun tertutup. Kita tengok perkataan yang pertama. Ba, waw, bu, lam, alif, la. Bola. Bola ada berapa suku kata dalam perkataan bola? Ada dua, iaitu yang pertama bu, yang kedua la. Bu terbuka ke tutup? Ter ter terbuka. Sebab apa? Diakhiri huruf vokal. Wow tu kan. Sama juga dengan la, terbuka ke tertutup? Terbuka sebab dia alif. Alif vokal kan. Jadi kalau vokal dia terbuka. Bagus. Baik. Jadi seterusnya, perkataan yang seterusnya adalah perkataan caya nun cin dal waw lam dul. Cendol. Sedap. Cendol. Sedap hang. Baik. Cendol ada berapa suku kata cendol? Cendol ada dua suku kata. Yang pertama cin, yang kedua dul. Baik, kita tengok. Cendol ni adalah suku kata terbuka ke tertutup? Cin. Kita tengok cin. Di akhir huruf apa? Huruf nun. Betul. Huruf nun konsonan ke vokal? Konsonan. Kalau konsonan tertutup. Dul. Di akhir huruf lam. Betul. Lam ni vokal ke konsonan? Konsonan. Tertutup. Seterusnya mahir, mim alif ma, ha ya rohir, mahir. Dia ada dua suku kata, ma dengan hir. Okey, ma ni terbuka ke tertutup? Huruf last dia huruf apa? Huruf akhir dia huruf alif. Jadi dia adalah terbuka. Sebab alif tu vokal. Kalau vokal terbuka, konsonan tertutup. Hir, huruf ro. Dia bukan vokal kan? Jadi dia konsonan. Kalau konsonan tertutup. Baik, jadi boleh faham Mudah saja. Jadi anak-anak, jadi kemudian suka saya ingin ingatkan anak-anak, lepas ni boleh buat nota berkaitan dengan huruf tadi dan juga suku kata. Huruf ada dua. Yang pertama vokal, yang kedua konsonan. Vokal alif waw ya, konsonan selain daripada alif waw ya. Baik. Suku kata pula ada dua. Yang pertama terbuka, yang kedua tertutup. Terbuka macam mana nak kenal? Diakhiri huruf vokal alif waw ya. Tertutup macam mana nak kenal? Diakhiri huruf konsonan selain daripada alif, selain daripada waw, selain daripada ya. Jadi rasanya itu saja daripada saya. InsyaAllah moga-moga apa yang disampaikan menjadi manfaat kepada anda semua. Jadi sehingga bertemu lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.